jampi serapah tulisan gambar rajah ayat Al-Quran digantung pintu rumah sebagai pendinding pada gangguan makhluk yang tidak diingini. Dan kedua, kepercayaan tidak boleh menegur, berkata buruk tentang berhala, amalan agama lain, ditakuti menerima balasan baik. Yang pertama ialah jampi serapah ataupun menggantung sesuatu. Ini masuk dalam bab tangkal. Tangkal, azimat, benda ni tak boleh, tidak dibenarkan. Kan? Man allaqa tamimatan faqad asyrak, kata Nabi. Siapa yang menggantung tangkal itu dan bergantung pada tangkal itu, maka dia telah mengamalkan ciri-ciri syirik. Dan at-tamaim ini ataupun tangkal-tangkal benda-benda yang berbentuk azimat ini memang telah pun wujud sejak dulu lagi, dan Nabi mengatakan bahawa benda-benda ini tidak boleh memberikan manfaat, dan ia adalah syirik. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirik. Di antara syirik itu, kata Nabi, ialah jampi serapah yang tak tahu datang dari mana, yang maksudnya pelik. Yang kedua ialah tangkal-tangkal. Dan ketiga ialah benda yang menyeru ke arah macam ilmu pengasih ataupun tangkal untuk menguatkan hati, kecintaan suami dan sebagainya. Jadi ini cuma yang masalah sekarang dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi orang kita ni, yang kita kata macam ni cerita dia, Quran Allah turunkan untuk dibaca, kan? Liyadabbaru ayatihi, kata Allah, untuk mereka merenung, baca, renung, fikir, faham. Di Quran diturunkan juga untuk diamalkan dalam solat, di luar solat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, baca. Bukan sekadar gantung, bukan sekadar hias. Boleh, tuan-tuan, perempuan boleh nak hias, nak gantung Quran, nak letak frame cantik-cantik, ini biasa orang buat. Tapi sekarang saya nak bawa tuan-tuan kepada apa tujuan sebenar. Jadi Nabi kata, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat membantu, menjadi pembantu kepada orang-orang yang membacanya. Dan Nabi tambahkan lagi dalam sebuah riwayat Muslim juga, dalam Sahih Muslim, iaitu orang yang kanu ya'maluna bihi fil hayatid dunya. Orang yang membaca dan beramal dengan Al-Quran di dunia, Allah akan jadikan Quran itu sebagai pembantu di akhirat. Baca dan baca dan baca. So sekarang ni, masalah kita sekarang ni, ada orang kita yang suka gantung Al-Quran tapi tak baca. Ini masalah dia, tak baca. Kurang baca. Suka hiaskan rumah, kereta dan sebagainya dengan Al-Quran. Stiker ni di mana-mana, stiker. Nasib baik tak letak dekat dahi stiker. Letak dekat pintu, dekat dinding, dekat kereta. Kadang-kadang dia letak stiker Quran dekat kereta tu, dia tak boleh baca sebab dia letak terbalik, orang luar je baca. Jadi orang yang duk lalu itu yang baca, dia dalam kereta tak baca. Jadi itu cerita dia. Jadi masalah sekarang ni, jangan kita semata-mata Quran sebagai hiasan. Baik, tidak boleh berkata buruk dan sebagainya. Ini kita memang dari segi adabnya kita tak boleh hina sesuka hati orang lain. Kita perlu berdakwah dengan cara yang baik. Tetapi di sini dia kata kepercayaan tak boleh kata buruk, takut dapat balasan. Ini masalah. Jangan ada kepercayaan sampai takut nak tengok rumah ibadat agama lain, takut, jangan tengok, takut jadi apa-apa, jangan cakap. Jadi ini satu kepercayaan yang membawa kepada khurafat, wallahu alam. InsyaAllah kita dapat manfaat bersama, tuan-tuan dan saya, kita sama-sama mengingati untuk menghindarkan amalan khurafat. Dan ada satu perkara yang dibangkitkan oleh sebahagian pengamal khurafat ataupun yang mempercayai benda-benda ini. Dia kata, Ustaz, saya berusaha. Di antara usaha saya ialah buat amalan-amalan ni lah. Jadi konsep usaha tu rupanya disalah tafsir. Dalam Islam kita ada konsep tawakal. Tawakal ialah satu package di mana kita meyakini Allah yang mampu memberi dan kita mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Bermakna kita berusaha, berdoa dan berserah. Ini konsep ataupun package tawakal. Allah menyuruh kita bertawakal. Wallahi falyatawakkalul mu'minun, fatawakkalu. Allah suruh kita bertawakal, orang beriman itu bertawakal. Allah menunjukkan dalam Al-Quran bahawa orang yang bertawakal ini adalah orang yang benar-benar teguh iman dia. Dan Nabi SAW menunjukkan contoh dalam hidup baginda dan sahabat, ciri ataupun cara bertawakal. Baik, sekarang ni orang-orang yang mengamalkan sebahagian yang kita katakan ada ciri-ciri khurafat. Dia kata, Ustaz, saya ikhtiar, saya usaha. Contohlah, kita beli motor baru. Ramai beli motor baru. Kawan kita tahniah lah dapat beli motor baru.
Bawa elok. Jadi contoh beli Yamaha R1. Beli Yamaha R1 ni, ya Allah, duit banyak habis lah kan. Beli second hand je, tapi pun mahal. Tak apalah. Masalah sekarang ni dia kata, ustaz, saya beli motor besar, saya beli kereta besar, saya nak kereta ni, motor ni selamat. Saya tak nak ada masalah. Jadi kita kata tak apalah. Tapi dia kata saya berusaha. Saya berusaha untuk menghindarkan kemalangan dan sebagainya dengan cara begini, ustaz. Seorang kata, ustaz, saya buat kenduri sembelih ayam lah. Dan darah tu ayam tu saya ambil letak sikit dekat motor saya. Lepas tu saya basuh. Ini cara. Orang kedua pula kata, ustaz, saya ni beli motor ni, saya nak dia selamat, saya mandikan dia. Mandi tak apa, nak basuh motor tak apa. Orang ni bila dia dah suka sayang ni, mula-mula beli tu dia basuh lah. Hari-hari dia basuh, lepas tu dia lupa lah. Cerita sekarang bukan dia basuh motor, dia mandi bunga dekat motor. Ini benda yang berlaku yang saya pun tak pernah tahu kata ada. Rupanya ada. Motor tu dimandikan bunga. Dia mandi bunga. Kita sebenarnya dengar orang mandi bunga ni nak elokkan kulit, perubatan. Tapi kalau dia nak buang sial tak boleh. Ini masalah motor ni, apa sebab dia mandi bunga dekat motor? Tidak lain dia kata nak selamat daripada, ini ciri khurafat. Iaitu dia sampai ke tahap usaha. Jadi usaha ni, tuan-tuan dan puan, seringkasnya usaha ni mesti yang dibenarkan oleh syarak. Mesti yang dibenarkan oleh Islam. Baru dikatakan usaha. Okey, insyaAllah kita terima panggilan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Rahmat ni. Ya, saya. Daripada Pahang. Saya nak tanya mengenai apa? Ya. Kepercayaan orang tentang tanda-tanda pada badan. Macam tak lalat apa tu. Ya, ya. Kata setengah tu tak lalat di sekitar tempat. Murah rezeki lah. Jalan jauh lah. Tak lalat dekat mana? Tak kira pada tanda-tanda pada badan lah. Pada tangan ke pada jalan tangan ada rezeki lah. Lepas tu nak tanya Ustaz tentang tak lalat tu. Lepas tu macam Nabi sebelum dia angkat Nabi Muhammad kita lah. Sebelum ada juga tanda-tanda pada badan mesti dia kecil dulu. Tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Ya. Saya nak tanya itu je lah, Ustaz. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama tentang tanda-tanda pada badan, bolehkah dia menjadi petunjuk tentang bertuahnya kita, malangnya kita ni? Tak betul lah, tak boleh. Kita dah katakan bahawa kita ni dilahirkan ni, kita tak pilih pun. Saya pun tak pilih muka saya macam ni, dan saya bersyukur muka saya macam ni. Tuan-tuan pun sama. Dalam di badan kita tanda macam-macam. Tanda lahir lah, tanda aksiden lah, tanda luka lah, tanda itu, tanda ini. Tak lalat pun tanda juga. Dia tak melibatkan malang atau bertuah. Islam tak suruh kita bergantung susah hati. Susah hati, ya Allah, sebab apa tak lalat aku ni? Ada orang kata tak lalat ni, dia kata menyebabkan aku ini susah nak kahwin. Contoh, lambat dapat jodoh. Sebab apa? Tak lalat dekat sini, dekat situ. Jadi ini cerita yang kita katakan, insyaAllah kita kata tidak ada kesan pada diri kita. Ini semua adalah sebahagian daripada ciptaan Allah. Yang pasal ataupun yang keluar tajuk sikit tentang tanda kenabian. Memang Nabi SAW ada tanda di badan dia, di belakang badan dia. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan ada tanda macam isi yang timbul, kemudian macam tanda di badan besar, lebih kurang segenggam. Yang mana tanda ini memang disebutkan dalam buku-buku yang awal, kitab-kitab yang terdahulu, tanda bahawa ini adalah Nabi. Dan memang ada orang yang tahu benda ni, datang jumpa Nabi, dia nak tengok. Dan kadang-kadang dia datang, Nabi tahulah, dia nak tengok lah tu, Nabi buka tunjuk, nak tengok sangat tengok. Ada yang dia pegang. Jadi benda ni, tanda kenabian ni, tanda bahawa bukti Nabi itu adalah Nabi yang sebenar dan diceritakan dalam buku-buku yang awal. Itu antara yang berkaitan dengan tanda kenabian. Dan ada tanda-tanda yang lain lagi. Baik, kita kembali kepada usaha tadi. Bila kita bertawakal kepada Allah, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan lain-lain lagi. Maksudnya, kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, sebenar-benarnya kamu akan diberi rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Dia keluar daripada sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan dia balik dalam keadaan perut dia dah penuh, dah kenyang. Maksud hadis ni ialah kita kena berusaha.
Jangan kita salah faham. Ada orang cerita tawakal ni tak berusaha langsung, doa saja, duduk dan diam, doa dan dapat rezeki. Ini salah. Sebab burung dalam hadis ni, burung ni dia keluar terbang mencari rezeki. Nabi ingin kita menjadi seperti burung ni. Dia yakin, dia keluar daripada sarang dia tu, dia bukan tahu nak pergi mana, tapi dia kata dia yakin ada rezeki untuk dia, dan dia cari dan dia usaha, dia akan dapat. Jadi usaha ini, kita balik pada tadi, usaha dia mesti yang dibenarkan oleh syarak. Benda-benda khurafat ini melibatkan usaha yang tak diiktiraf. Contoh macam orang nak cari duit lah. Orang pertama bekerja, mendapat rezeki, dapat duit. Orang kedua mencuri, dapat duit. Orang ketiga pula menipu, dapat duit. Yang keempat pula judi, kena pula hari itu, nombor dia naik, menang, dapat duit. Empat orang tadi dapat duit, tetapi usaha mereka hanya satu yang diiktiraf oleh Islam, iaitu bekerja berpenat lelah mencari rezeki. Dan kalau kita fikirkan dengan mendalam, memang orang mencuri pun ada usaha, ada effort lah. Dia susah, nak mencuri ni susah. Nak kena ada badan yang sihat, nak kena ada akal yang cerdas, nak kena cek, nak kena timing baik punya, nak kena itu, nak kena ada alatan pula, ada pula kemahiran pula. Nak berjudi pun sama juga. Dia kata ada usaha, dia nak pergi tempat berjudi itu susah, nak cari kenderaan dan sebagainya, dia kena fikir, dia kena, tapi usaha dia itu tidak diiktiraf. Macam juga khurafat. Ada orang kata, saya ni bukan saya nak buat benda salah, Ustaz, saya nak usaha. Saya kata usaha itu ada cara yang dibenarkan dan ada cara yang tak dibenarkan. Dan satu lagi yang kita nak alihkan, alternatif kepada orang yang amal khurafat, jangan bimbang. Kita ada doa, kita ada zikir, kita mohon kepada Allah. Kita kena yakin Allah suruh kita berdoa. Allah yang suruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berfirman, Tuhan kamu berfirman, doalah untuk kepadaku, minta, aku akan berikan. Dan Allah menyebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya kepada Muhammad di mana Allah, Allah itu dekat dengan kita. Kan? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memberikan, makbulkan doa seseorang yang berdoa kepadaku. Jadi sekarang ni doa ni penting, dan Nabi menyebut ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Dan doa yang diamalkan oleh Nabi, dan sehingga dalam keadaan genting seperti peperangan, Nabi berdoa. Perang Badar, dalam keadaan umat Islam dikejutkan dengan bilangan musuh yang lebih ramai secara mengejut, Nabi keluar dalam lebih kurang 300 lebih, datang musuh yang ramai, Nabi doa sampai jatuh kain di bahu dia. Doa pada Allah, doa dengan keadaan yakin, dan doa ini merupakan perisai kepada mukmin. Di sekarang ni masalah kita sekarang, kenapa kita tak yakin dengan doa, kita pergi yakin pula dengan khurafat. Ini masalah dalam diri kita. Bukan masalah pada doa, bukan masalah pada orang lain, kita yang perlu betulkan. Baik, insyaAllah selepas ini kita akan kembali, dan tuan-tuan dan puan, kita akan sambung perbincangan kita, dan kita akan kaitkan dengan persoalan bagaimana kita ingin menegur orang yang mengamalkan khurafat, insyaAllah. Selamat bertemu kembali, dan Alhamdulillah masa kita pun dah semakin suntuk. Kita pergi kepada, kalau kita bertemu dengan pengamal khurafat, bagaimana kita ingin menasihatinya. Kita mesti tanamkan dalam hati kita, pertama sekali, kita mesti mengubah sesuatu perkara yang tidak betul. Nabi SAW menyuruh kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak kemungkaran, cuba ubah dengan tangan, dengan kuasa. Fa'ilam yastati' fa bilisani, kalau tak mampu dengan tangan, teguran, dan kalau tak mampu juga kita benci dengan hati, fa malam yastati' fa biqalbih. Hadis riwayat Muslim. Dan kita disuruh oleh Allah supaya sentiasa menegur dan mengajak orang melakukan kebaikan. Dan kita merupakan umat terbaik jika kita melakukan perkara tersebut. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat yang terbaik dengan syarat kamu mengajak orang melakukan kebaikan dan melarang dan mencegah kemungkaran. Dan Nabi SAW sendiri sepanjang hidup baginda berdakwah memang menegur, mengubah dengan pelbagai cara. Pertama sekali tuan-tuan, kita mesti pastikan yang benda yang kita nak tegur tu betul-betul khurafat. Ini penting, ini ditentukan dengan ilmu kita, seperti kita kena belajar.
Tak cukup dengan beberapa hari kita bincang ni, kita mesti tambahkan lagi ilmu kita. Kita kenal pasti ia betul-betul khurafat. Yang kedua, kita mesti menegur, mulakan dengan teguran yang mesra, yang baik. Jangan terus kita nak hentam, sebab orang yang buat khurafat ni kadang-kadang dah lama. Bila dah sebati susah nak tinggal. Macam kita juga, kita dulu pun, kita kan cakap, kita dulu pun ada zaman jahiliah. Kita pernah buat salah satu masa dahulu dan kita berubah, ambil masa. Jadi, kalaulah Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah jumpa dengan Fir'aun dengan pesanan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, berkatalah dengan Fir'aun itu, cakap dengan qawlan layyina, cakap lembut, cakap elok-elok, semoga dia berubah. Fir'aun yang jahat itu pun disuruh agar kita tegur dengan cara yang baik. Dan yang paling penting ialah kita sentiasa ada follow up. Kita sentiasa berbincang dan kita kaitkan dengan benda-benda logik. Kita kata kepada dia, contohnya, kenapa nak buat macam ni, apa faedah dia. Lihat orang lain tak buat pun begitu pun. Kita bincang dan yang penting kita sentiasa ada follow up ataupun kita menegur berterusan. Jangan kita fed up, jangan kita putus asa. Baik, insyaAllah kita sempat terima satu lagi panggilan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada kemungkinan sikit Ustaz. Silakan. Ni operation secara batin ni Ustaz. Ada juga yang menjadi Ustaz. Itu jadi operation secara batin ni. Ada sekali tu nak saya pindahkan penyakit asma tu kepada ayam. Jadi Ustaz. Ayam tu asma. Ayam tu mati. Ayam tu mati terus. Mati terus. Allah. Tapi anak saya baik. Alhamdulillah. Jadi sudut, adakah itu perkara yang dibolehkan? Dan juga bolehkah ambil jin Islam sebagai khadam? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi cerita dia kesian dekat ayam tu lah, kan. Jadi cerita dia sekarang ni, dia pindah penyakit dengan cara batin, operation cara batin. Jadi doktor-doktor dan pengamal perubatan yang tengok pagi ni mesti dia kata, kan, kami ni belajar macam-macam, susah payah belajar sampai dapat kemahiran boleh buat operation dengan alat-alat, dengan pelbagai cara. Tiba-tiba ada orang dia operate begitu saja boleh pindah pula penyakit pergi dekat ayam. Nah, jadi ayam ni tu masalah ayam. Jadi sekarang ni cerita dia ialah benda ini kebiasaannya, wallahualam sekadar yang saya tahu, kebiasaannya melibatkan khurafat, melibatkan bantuan daripada jin dan syaitan, melibatkan amalan-amalan tertentu. Sebab tu dia pelik. Sebab tu dia menyalahi hukum yang ditetapkan bahawa pengamal perubatan ni mesti ada sebab musabab dia berubah dengan cara yang begitu dan begini. Kalau operation kena ada alat, kena ada dibiuskan, kena ada. Ini cara yang memang dilakukan sejak dulu sampai hari ini, menggunakan langkah-langkah yang diambil daripada pengalaman perubatan yang diiktiraf. Jadi bagi sesiapa yang terlibat dengan benda ni, bagi saya tinggalkanlah, kerana takut kita bersubahat. Walaupun jadi, ini masalah jadi itu sebagai ujian untuk kita. Tak mestinya kita nak benda tu, tapi cara dapat benda tu. Kita kembali kepada usaha tadi dibenarkan ataupun tidak. Baik. InsyaAllah kita terima satu lagi panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya silakan. Puan Siti daripada Banting. Ya, saya. Ni macam saya membimbang sangatlah ada satu masalah ni lah. Ya. Ada satu saudara tu sakit tak baik-baik, ubat macam-macam ubat, pergi hospital masuk ubat dan sana sini tak juga baik. Jadi ada mengatakan dia mungkin kena sihir atau mungkin kena ilmu hitam. Jadi kita carilah ubat cara lain seperti mencari air 7 masjid, 7 bunga, lagi air tambah air 7 telaga. Walaupun sekarang ni tak ada telaga tapi ambil dalam kolah lah. Boleh juga lah. 7 kolah. Jadi lepas tu dia pada tengah malam Jumaat tu dimandikan di tengah-tengah halaman rumah lah, dengan dibacakan 41 ayat kursi, 3 kul 10 kali setiap satu kul. Dan Fatihah 11 kali, selawat 11 kali, dengan memohon pada Allah supaya Allah sembuhkan segala penyakit, dan jika ada jin dan setan membawa melontarkan penyakit kepada dia, tolong pulangkan balik kepada si angkara tu. Jadi amalan ni ada banyak syarat-syarat dia dan akhirnya sembuh lah. Tapi
pastilah dia timbul sebab mungkin dia penyakit itu di hospital tak dapat ubatnya. Baik, insyaAllah kita jadi faham. Adakah itu kurafat atau sirik, Ustaz? Itu aja soalan saya. InsyaAllah, okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, sekarang ni macam-macam kita dah bincangkan. Jadi saya serahkan kepada yang bertanya dan tuan-tuan sekalian, agak-agak amalan ni macam mana? Dia ada banyak sangat syarat-syarat, dia ada banyak sangat kelengkapan, permintaan, kena cari itu 7, ini 7, ini 7. Jadi ini ada ciri-ciri yang menyusahkan kita dan kita takut ia membawa kepada khurafat. Walaupun digunakan ayat Al-Quran dan doa, walaupun digunakan amalan yang kita rasa tidak ada masalah, kita asingkan. Kenapa tak terus berdoa? Kenapa tak terus baca Al-Quran terus? Kenapa nak mencari banyak sangat benda-benda yang susah untuk dicari? Benda-benda yang sampai ke tahap kadang-kadang dia nak cari macam-macam lah, benda yang susah nak ditemui, benda yang jarang orang sebut, jarang orang jumpa. Jadi semua ni sekarang ni menyebabkan kita susah dan kita takut ada pula pantang larang. Saya rasa cadangkan, saya tak berani nak menghukum, tapi saya mencadangkan kepada pemanggil tadi, kita tinggalkanlah amalan yang begitu, kita kembali yang kita yakin dan pasti itu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sebagai tuan-tuan, kita rasa macam cepat sangat habis 3 hari dan sudah pasti ilmu kita bertambah sedikit sebanyak, tetapi kita masih lagi perlu mencari. Kesimpulannya, khurafat ini adalah antara perkara yang dibenci, dilarang dalam Islam, dan untuk mengenali khurafat, untuk mencegahnya, untuk menghindarinya perlu kepada ilmu. Jadi ilmu ni perlu ditambah, perlukan kepada ketabahan dan kesabaran, perlu yakin, betulkan akidah kita, keyakinan kita pada Allah SWT. Dan saya mengambil peluang untuk menyeru kepada yang mengamalkan amalan khurafat, yang pernah buat dan yang masih buat. Kita diberi peluang oleh Allah untuk bertaubat. Allah suruh kita bertaubat. Ya allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah. Dan taubat ini perlu pada penyesalan. Nabi kata an-nadamu taubah. Di sekarang ini saya menyeru kepada yang pernah buat, yang masih buat, marilah kita tinggalkan benda-benda yang tidak pasti, yang dilarang, kembali kepada ajaran yang sebenar, menambahkan ilmu, memperbaiki amalan. Semoga insya-Allah pertemuan kita diberkati. Saya mohon maaf kepada pemanggil-pemanggil yang mungkin tidak berpuas hati dengan jawapan. Itulah ilmu yang saya ada. InsyaAllah teruskan bersama Tanyalah Ustaz dengan ramai lagi ahli ilmu untuk menyelesaikan masalah dan kemuskilan. Dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, berkatilah pertemuan kami pada pagi ini. Jadikanlah ia pertemuan yang diberkati dan rahmati dan dipenuh dengan keampunan. Jauhkanlah kami daripada sebarang kesyirikan, perkara-perkara khurafat, perkara maksiat dan sebagainya. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Engkau pelihara daripada sebarang dosa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada kami, mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah kami orang yang bertawakal, berusaha dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sebarang dosa. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami urusan kami di dunia. Mudahkanlah kami untuk kami urusan kami berkaitan dengan akhirat. Peliharalah agama kami, peliharalah dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, begitulah kita mengakhiri pertemuan kita. Dan ingat tuan-tuan dan perempuan, kita manusia yang perlukan ilmu supaya hidup kita lebih terarah, dan dengan ilmu kita memelihara diri kita daripada perbuatan yang mencacatkan dan perbuatan yang menjejaskan iman. Semoga kita bertemu lagi insya-Allah di lain hari. Teruskan bersama program ini dan kita berdoa agar Allah menerima amalan kita dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.